Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izlan Muhammad Saleh, nombor metrik 058341. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tafsiran muka surat 39 sampai 40. Hukum yang disebutkan secara global ada kalanya menunjukkan syarat-syaratnya atau penghalangnya atau susulan-susulannya atau yang merujukai seperti keterangan hadis-hadis tentang solat, zakat dan sebagainya dari apa yang terdapat dalam as-sunnah sebagai keterangan terhadap Al-Quran. Sebahagiannya pemikiran lapangan ijtihad dalam sesuatu yang ada di antara dua ujung yang jelas dan lapangan kias yang beredar di antara pokok dan cabang. Termasuk yang pertama ialah Allah menghalalkan barang-barang yang baik dan mengharamkan barang-barang yang buruk. Di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar, iaitu mustabihat. Beliau SAW menerangkan haramnya setiap binatang buas yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai kuku, dan beliau melarang dari makan daging himar yang jinak. Ini adalah kembali kepada pengertian penyamaan dengan barang yang buruk. Yang kedua, Allah menghalalkan minuman yang tidak memabukkan dan Allah mengharamkan minuman yang memabukkan, dan di antara keduanya itu terdapat sesuatu yang hakikatnya tidak memabukkan tetapi hampir memabukkan, iaitu nabis, iaitu nira, yang dibuat pada labu kering, gentong, bejana dan diolesi tir dan lain-lainnya. Itu disamakan dengan minuman yang hakikatnya memabukkan untuk menutup jalan, kemudian kembali untuk mentahkikkan suatu perkara yang menurut asalnya boleh seperti air dan madu. Maka beliau alaihissalam bersabda, saya dahulu melarang kamu sekalian dari minum nira, maka minumlah nira, dan setiap pada yang memabukkan adalah haram. Allah membolehkan binatang buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang diajar. Dari yang demikian diketahui bahawa binatang buas yang tidak diajar maka hasil buruannya adalah haram. Apabila binatang buas itu menangkap hanya untuk dirinya, maka berkisar antara dua pokok itu. Binatang buas yang diajar akan tetapi makan dari hasil buruannya, sedang ajarannya itu menghendaki bahawa binatang buas itu menangkap hanya untuk yang melepaskannya, sedang memakan hasil buruan menerangkan bahawa binatang itu berburu untuk dirinya, bukan untuk orang yang melepaskannya. Sehingga dua pokok itu bertentangan, maka datanglah as-sunnah menerangkannya. Beliau SAW telah bersabda, apabila binatang yang diajar itu makan buruan, maka janganlah kamu memakannya, kerana saya khawatir dia menangkap hanyalah untuk dirinya. Seterusnya, dilarangnya orang yang ihram untuk membunuh buruan secara mutlak dan mewajibkan ganti atas orang yang membunuhnya secara sengaja, dan diperbolehkannya membunuh buruan bagi orang yang halal, iaitu tidak ihram secara mutlak. Pembunuhan buruan oleh orang yang ihram dengan keliru yang menjadi tempat untuk dipikirkan, maka as-sunnah datang dengan menyamakan antara sengaja dan keliru. Dalam hal itu banyak daripadanya yang akan kami kemukakan. Adapun lapangan kias, maka sungguhnya di dalam Al-Quranul Karim terdapat dasar pokok-pokok yang menunjuk ke arahnya. Allah mengharamkan riba, dan riba jahiliah adalah menghampus hutang dengan hutang. Si penagih berkata, ada kalanya riba itu ditunaikan dan ada kalanya dikembangkan. Maka beliau alaihissalam sabda, artinya riba jahiliah itu diletakkan, iaitu ditinggalkan. Jika demikian halnya, larangan tiba itu hanyalah kerana hutang itu bertambah tanpa adanya ganti. Maka as-sunnah menyamakan dengan riba setiap tambahan yang seerti dengan itu. Beliau SAW bersabda, artinya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, serupa dengan serupa, sama dengan sama, kontan dengan kontan. Barang siapa yang menambah atau melebihkan, maka ia telah meriba. Apabila macam-macam ini berbeza, maka juallah sebagaimana kamu kehendaki apabila kontan. Tambah lagi, jual belinya wanita apabila berbeza macam-macamnya, dan hal itu dimasukkan dalam riba, kerana wanita itu ada dalam salah satu penggantinya menghendaki tambahan. Dan jual beli termasuk dalam hukum pengertian yang terdahulu yang menarik kemanfaatan. Demikian itu kerana jual beli jenis ini dengan sama jenisnya adalah termasuk menggantikan suatu itu sendiri kerana berdekatannya kemanfaatan atas kemanfaatannya yang dikehendaki daripadanya. Maka melebihkan atas yang demikian itu termasuk memberikan ganti tanpa adanya suatu imbalan, dan hal itu dilarang. Tempoh dalam penukaran barang biasanya tidak ada, kecuali ketika diberi
imbalan dengan tambahan harga, kerana penyerahan barang yang ada dengan ganti barang yang belum ada hanyalah mencari tambahan. Dan pemikiran yang timbul, kenapakah hal yang seperti ini diperbolehkan dalam selain emas, perak dan makanan dan tidak diperbolehkan dalam keduanya. Ini adalah termasuk sesuatu yang masih sama-sama atas para mujtahid. Oleh kerana itu, as-sunnah menerangkannya, kerana seandainya sunnah itu tidak menjelaskan secara urusan itu biasanya diserahkan kepada para mujtahid, sebagaimana diserahkannya kepada mereka pemikiran dalam masalah-masalah ijtihad. Itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.